Astagfirullah. La ilaha illa anta tabi'u Abduka wa ala ahdika wa alika nasta'in. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Wa laka bi ni'matika alayya wa a'udzu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW mengajarkan kita satu doa yang ringkas, namun maknanya luas. Tetapi dari segi pelaksanaannya kemungkinan besar ramai terbabas. Kemungkinan besar berdasarkan daripada apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dan berdasarkan daripada apa yang telah Allah nyatakan dalam Al-Quran yang Allah rakamkan kata-kata musuh. Nombor satu umat Islam ini iblis. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ringkas tapi maknanya sangat luas. Dimulai dengan memohon pertolongan, isti'anah, Allahumma a'inni. Dalam kita berdoa kepada Allah SWT ada dua kalimah yang mesti kita gunakan berdasarkan hadis Nabi SAW oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Iza sa'alta fas'alillah, iza sta'anta fasta'in billah. As'aluka, itu meminta pada Allah, permintaan dan pertolongan. Dua keadaan, permintaan dan pertolongan, dan kedua-dua permintaan dan pertolongan ini punya maqam yang tersendiri.
Adapun permintaan itu ya dalam keadaan hajat kita. Namun dalam ketika pertolongan itu menerangkan suasana kesulitan kita. Kesulitan, tolong. Kalau orang kata berjalan kata minta tolong, mana dia susah, sulit. Kalau sekadar dia bertanya, boleh tak saya tanya, saya nak ke sana, boleh tak? Sebenarnya permintaan. Jadi dia perlukan juga, tetapi makam itu tak sampai sangat berhajat. Namun dalam doa tersebut umat sekalian, Nabi letakkan ini itu adalah isti'anah merujuk pada izasta'anta. Jadi pertolongan umat sekalian. Nabi mulakan untuk ingat kepada Allah, memerlukan pertolongan. Ini satu keadaan kecemasan. Sebab ingat bukan sifat kita. Nasia itu lupa itu manusia. Barang siapa yang menyangka dia ingat, dia telah lupa. Barang siapa yang dia menyangka dia ingat, dia telah lupa. Barang siapa yang meminta untuk ingat, insya-Allah Allah akan ingatkan dia. Tapi soalannya, adakah kita melihat mengingati Allah itu satu permintaan yang sangat kita perlukan dalam hidup ni? Itu soalannya. Adakah kita menyangka kita dah ingat? Jikalau meletakkan martabat ingat, walaupun tidak semuanya kita terjemahkan dengan perbuatan, ingat tu belum tentu kita terjemahkan perbuatan. Kerana maka ingat ya, kita ingat, tapi ada waktu bila ingat sampai masa baru buat. Dia bukan on the spot terus buat apa yang kita ingat tu. Kejap lagi nak masak ni, dia ingat dah. Tapi bukan ingat dia terus masak, pelik lah kan. Sekejap lagi. Jadi perbuatan nak gambarkan ingat, itu tidak terjemah semuanya. Tapi jemaah sekalian, yang boleh terjemahkan kalau tanda kita ingat on the spot adalah sifat hati kita. Yang Allah nyatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya saja dengan ingat Allah hati jadi tenang. Jadi ketenangan itu tanda orang ingat. Dan tenang ni bila dia tak ada apa masalah? Tidak. Tenang itu adalah di saat diuji atau berada di lautan masalah. Dan dia boleh tenang. Apa ciri tenang? Dia tetap lakukan suruhan Allah. Tenang. Dia tetap jalan, datang solat. Walaupun dia susah, tak tergugat waktu solat dia. Walaupun dia susah, mulut dia tak tergelincir cakap benda lain. Susah kan? Kita baru beli. Ribu-ribu seorang sondor belakang. Tengah susah tu. Keluar astaghfirullah juga, tapi tinggi pula note dia. Astaghfirullahalazim. Berubah nampak. Kita kan manusia dia. Sebelum tu ingat Allah. Sebelum tu ingat Allah lah. Bila kena musibah, lupa Allah. Kita kan manusia. Jadi manusia normal macam itu je. Itu kalau okey tu, note yang tinggi astaghfirullah tu. Kadang-kadang hilang terus astaghfirullah tu. Buta. Buta terus kawan ni. Buta. Otak tak ada. Otak terus ada. Situasi itu boleh menggugat ingatan kita. Tapi ketika impak pertama kena ujian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian tenang dihadapi itu dengan tidak gemuruh darah dia, tidak gemetar jiwa dia, tidak meluap-luap dalam badan dia. Ini payah nak buat maksudnya. Melainkan dengan latihan dan demi latihan dan anugerah ingatan itu. Bila tengah lapang macam ni, tengah relax macam ni, kita harapkan ingatan. Sebab saya Allah uji. Dan ujian ingat itu menterjemahkan syukur. Nampak? Kalau setara ingat pun kupasannya besar. Lepas ingat baru syukur. Maka benarlah kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Lalu disapot pula oleh iblis. Wala tajidu aksarahum syakirin. Kau tidak akan dapati mereka ni bersyukur. Wayang ni lebih. Aku tahulah, aku pun solat dulu. Lagi lama daripada dia solat. Dia baru 60 tahun solat, aku berjuta tahun. Amen. Pun bukan kata kufur, kafir kan? Kafir terus.
bila dia uji dengan benda yang dia tak suka. Setara beramal dengan kumpulan malaikat mas sekalian pun boleh berubah menjadi iblis sejahat-jahat makhluk. Ini kan kita bergaul, rambut sama hitam, hati siapa yang tahu. Kadang-kadang manusia bertopengkan syaitan bertopengkan manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi apa yang dibawa di sini jemaah sekalian? Bila kita membawa pada kalimat syukur, berharaplah. Di akhir zaman malah Allah nyatakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Perhatikan jemaah sekalian. Bila menjelang usia 40 tahun, dua perkara ni mesti sebati dalam diri kita. Istighfar dan bersyukur. Istighfar, kembali kepada Allah. Bersyukur, bila sudah kembali, bila dah nampak Allah, nampak semua benda ni semua datang dari Allah. Bila dia tak nampak Allah, semua benda dari dia. Tapi dari dia tu tengok juga. Kalau buruk tu dari engkau ni, kau je pasal ni. Kalau dia baik, si mailik baik bubuh kat dia, isbat kat dia baik. Kalau buruk, isbat kat hang kata. Ni hang je pasal ni. Kalau tak hang kacau dia jadi ngomboi. Tapi kalau jadi, tahu tak apa dah. Kalau jadi bubuh kat dia. Macam tu suami isteri ni. Kalau anak tak berapa nak baik ni bapaknya, ni genetik bapak hang ni, bapak hang tu pun. Kalau baik, tengoklah mak didik macam mana. Mak dapat lama. Nampak? Allah SWT tu boleh hilang begitu saja, semudah kita melupakan nafas kita. Mana ada orang ingat nafas mana? Mana lupa je bernafas. Sebab nafas tu ditakbir Allah, ditakbir urus oleh Allah 100%. 100%. Kan kita kawan apa kita? Malah sains mengatakan tindakan luar kawalan. Dia kata. Kan? Dia kata. Dari segi syariat ni luar kawalan. Dari segi hakikat ni di dalam kekuasaan. Memang di luar kawalan manusia. Betul ke dalam luar kawalan? Ada orang bubuh pula sains tu sihir. Dah dari mana dah dia ambil perkataan kan? Memanglah ada penglibatan semua benda kan, tapi di luar kawalan maksud la haula wala quwata illa billah, betul. Di luar daya kan, daya kita nak menjaga nafas mana boleh. Tapi adakah lepas begitu saja? Tak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas setiap perkara. Jadi jemaah yang mulia ta'ala, setiap hari saya ingatkan diri saya dan semua jemaah dan semua yang terlibat atau berada dalam tausiah, kuliah, tazkirah. Memang itulah perkara pokoknya jemaah sekalian. Jikalau kita gagal untuk menjadi hamba yang bersyukur, mana mungkin menjadi hamba yang penyayang tapi kufur. Mana mungkin menjadi seorang isteri yang penyayang tapi kufur. Mana mungkin menjadi seorang yang banyak solat tapi kufur. Boleh Ustaz, orang yang banyak solat tapi kufur? Boleh. Dalil iblis. Tak payah fikir banyak-banyak. Iblis tu asalnya taat. Kalau kita nisbahkan dengan, ialah kita kan nisbah senang tengok pada perbuatan, af'al ialah. Memang itu ukurannya jemaah sekalian syariat. Kita nak ukur apa lagi? Hati kita nak ukur macam mana? Tapi jangan terpedaya dengan ukuran syariat luaran semata-mata. Kerana Allah telah zahirkan satu kejadiannya asalnya taat. Namun tidak hudur hati. Cuba tengok 7 golongan yang mendapat naungan Allah SWT di yaumil mahsyar. Apa dalilnya? Hatinya terpaut dengan masjid. Bukan jasadnya. Sudah pasti hati mesti terkait dengan jasad. Pasti amanu wa amilus solihat. Pasti beriman mesti beramal. Tapi ada perbahasan beramal belum tentu beriman jemaah sekalian. Maka ada perbahasan munafik. Itu yang kita bimbang. Kebimbangan itu wajar diadakan, wajar disemarakkan dalam hati daripada kita bimbang hal dunia.
Kita bimbang keadaan kita, performance kita, prestasi kita di hadapan Allah. Adakah Allah telah melihat aku ini menjadi hamba-Nya yang bersyukur? Al-Ahqaf ayat 15 ketika usia menginjak umur 40 tahun. Jadi sebelum ke 40 tu kena latih istighfar syukur. Macam mana nak aku boleh benar-benar beristighfar? Bagaimana aku benar-benar bersyukur? By end of 40 tahun, bukan sekadar the life is begin. Hidup bermula. Ramai orang duk catat kat situ lah. Umur start bermula umur 40. Ada pula tulis wanita start menjadi cantik ketika umur 40. Macam-macam lah. CP 40 ni keluar. Dia tak tahu umur 40 tu dah kena sebati dengan istighfar dan syukur. Dah sebati dah, dah tak boleh nak banyak klaim. Klaim tu dah tak banyak dah. Dia banyak release je. Tak apa lah. Okey. Sebab kita ada jenis 20 tahun lagi, kalau dah ditambah 40 tu dah selesai dah banyak macam lah. Tapi kadang-kadang itulah. Bila Allah nyatakan qalil, sedikit, baiz 40 kalau ke atas tu lah banyak klaim. Aku dah buat lama dulu ya. Ini hasil usaha aku dulu. Sekarang aku nak tuai. Maka nampak diri pula hidup dia. Klaim satu. Klaim. Yang kedua blame. Claim and blame, menyalah. Hati-hati Muslim. Cara nak atasi perkara ni, maka perhatikan tadi syukur dan ingat Allah. Ada satu perkara yang sangat kita kena letakkan situasi yang kritikal. Walaupun kita duduk senang relax, tak ada apa-apa, tapi ingat ketika senang dan lapang itulah paling mudah untuk lupa Allah. Kata Nabi SAW, dua keadaan manusia yang akan mudah untuk melupakan Allah: sihat dan lapang. Dalilnya mana sekarang? Dalilnya mana? Akli cukup. Akli bagi dalil akli, akal cukup. Waktu kaki sakit, banyak sebut Allah. Sebutlah, tak apa, kita hukum pada syariat. Tak pada hakikat hati kita. Hati kita tak tahu masalah. Kita hukum pada syariat. Bila kaki sakit, pijak Allah. Makin sakit, Allah. Sakit lagi, Allah. Makin dalam nampak. Bila hilang sakit, nak pergi makan mana? Dah lega dah ni. Dah lega tu kan. Batanya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila sakit, innalillah. Betul lah. Bila sihat, Alhamdulillah. Tapi banyaknya time sakit tu lah yang Allah tu. Tapi tak tahulah kita sebut Allah tu kerana sakit ataupun kerana ingat Allah. Jadi nak tahu dia menyebut Allah ketika sakit tu kerana Allah, sihat lagi banyak sebut Allah. Tengok kat situ je. Kalau sihat dia makin banyak taat sebut Allah, maka waktu susah dia betul-betul ingat Allah. Dia betul-betul ingat Allah. Maka ketika diberi kesenangan, maka dia akan melipat gandakan ingatan daripada Allah. Sebagaimana Nabi Sulaiman AS dikurniakan kerajaan yang tiada tolak bandingnya, mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Minta tidak? Minta. Nabi Sulaiman AS minta, ya macam kita minta, nak berjaya, nak hidup senang, nak dapat anak yang soleh, suami yang soleh, isteri yang solehah. Adakah kita ke Allah bagi itu adalah untuk kita rasa boleh rehat di dunia ini? Senang sikit Ustaz, suami saya dah mula dengar kata dah, saya lapang lah sikit. Kalau tak dulu kena kuat banyak doa. Ni bila dah dengar kata ni, kurang sikit lah doa saya dah. Saya dah lega, boleh buat pergi piknik pun senang, nak candle night dinner pun senang lah. Kalau tidak dulu jenuh, saya nak menghadap Allah je Ustaz. Lain macam dia punya tu. Itu dialog yang biasa berlaku dengan sekalian. Biasa berlaku menghadap Allah tak susah. Bila senang menghadap makhluk saja. Dia tidak menghadap Allah dengan sepenuh jiwa, tawajuh dia. Jadi ketika Nabi Sulaiman dikurniakan kesenangan dunia, kesenangan yang seluruhnya,
Maka dalam surah An-Naml ayat 40, Nabi Sulaiman AS merakamkan kata-katanya dengan keadaan dunia ini, haza min fadli rabbi, dan disambung setelah itu, linabluwani. Ini maksudnya beramai melihat dunia ini, kesenangan itu untuk uji dia. Kat sini pun kadang-kadang kita dah tersilap langkah. Kita nampak ujian itu kesusahan. Sabarlah, temau. Suami kamu tak gimana pun, ada situ, sabarlah. Allah uji kamu, suami kamu tak setia dengan kamu. Oh, dia punya perkataan tu. Sabarlah. Yang dia tu setia macam tak ada ujian. Ada seorang ni jemaah, tapi kita dengar lah dia cakap, yang bagus dia jadi ikhmat, dia ahli khidmat masjid. Baguslah. Habis ceramah dia suka entertain saya lah. Suka kadang-kadang tu dia lah, tak sebutkan spesifik kan, nampak benda orang, tapi saya umum lah, umum dia. Tapi saya harap dia faham lah. Dia kata apa? Alhamdulillah Ustaz, Allah tak uji saya lagi sakit Ustaz. Allah tak uji saya lagi sakit. Sebab di umur 63 tak sakit. Maknanya dia tak diuji ke dia sedang diuji? Sedang diuji je mas sekalian. Patut percakapannya, ya Allah Ustaz, Allah sedang uji saya ni Ustaz. Kenapa? Saya tak sakit-sakit Ustaz. Yalah, umur 63 tahun je mas sekalian. Kalau jangan sakit itu macam 36 tahun. Itu lah macam jalan tegak. Macam ni panjang lagi perjalanan hidup ni. Padahal pun 3 dah. Tapi sebab sihat je pasal. Memanglah sihat, hilang usia tu. Kalau muda datang sakit, Allah. 8 tahun lepas. 8 ni 2015. Sekarang 2024, 9 tahun lepas. 9 dah. 9 tahun dah. Allah, 9 tahun dah Ustaz. Dia tak diam lah. Allah uji. Sekarang ni Allah uji saya sihat. Dulu Allah uji saya sakit. Sakit yang bertongkat masa, bertongkat. Sesak nafas pakai inhaler. Minum air susu boleh, susu dengan kurma. 15 kilo hilang. Memang saya rasa apa itu tua. Pegang jalan, pegang ni pun macam ni pegang. Tak ada daya, tak ada daya. Kena orang pegang, mesti pegang ni. Bertongkat. Lemah habis, flat rate mungkin. Jangan ingat muda tu tegak dah. Kita tegak ni sebab sihat je. Cuba orang sakit. Tak kisah tu muda. Kalau berusia bagi sihat, tegak mengalah orang muda. Macam tadi 63. Oh, rambut pun tak berubat. Saya memang tengok, oh ya Allah. Tapi memang dia ni ada amalan lah, betul lah tu. Dia beramal, dia khidmat dengan banyak tutup guru. Jadi khidmat dia membuat dia jadi muda. Betul ni mas kan? Siapa yang suka berkhidmat, memang Allah mudakan dia. Siapa yang banyak rehat, Allah tuakan dia. Rehat banyak macam tak berguna dia mileage ni, kita tuakan dia. Tapi kalau dia tu kulu mok sana mok sini, sapu sana sapu sini, mana datang tenaga dia? Memang ni mas sekalian, tenaga tak disebab pada usia, walaupun adatnya begitu. Kerana saya dengar ada tua-tua ni Ustaz, sihat orang tua. Sihat betul tu sebenarnya. Orang muda beramal sakit, datang masjid sakit dia tu. Kalau macam itu dia bagi, iyalah. Habis tu, oh, itu dia bagi, awak sakit ke? Kenapa Haji cakap macam tu? Datang masjid? Iyalah, patut sihat lah datang. Kalau sakit tu rehat lah, tak apalah sakit. Ada maaf, sihat, apa maafnya? Apa maaf bagi orang sihat? Melainkan malas lah, itulah. Kalau sakit, ada masyakkah, ada halangan lah, tak apa. Tapi kalau sihat ni, baik. Maka linabluwani, untuk menguji aku, bersyukur atau kufur. Clear Nabi Sulaiman AS letakkan. Tapi malangnya manusia tertipu dengan makna dunia. Tertipu sungguh ni mas sekalian. Tertipu dengan apa? Tadi. Kesenangan dia tak tengok itu ujian. Dan jarang kita popularkan perkataan ujian pada kesenangan. Jadi bila kita dah mengaji ni mas sekalian,
Mari kita semarakkan balik perkataan ujian itu pada kesenangan. Susah orang dah faham dah ujian, maklum dah, sangat maklum, sangat orang faham susah tu ujian, tapi jarang dinisbahkan senang itu ujian. Dalam satu hadis Nabi SAW pada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Yang bermaksud, berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan wanita. Ini kalau tuju ke hadis ni, maknanya dia ada taksis lah, pengkhususan. Yang ni pada lelaki, rijal. Sesungguhnya fitnah terawal yang berlaku pada golongan Bani Israel. Bani Israel, keturunan yang paling banyak Nabi, Bani Israel, adalah wanita. Kalau tengok siapa yang diuji dengan kesenangan di dalam ayat ini, fitnah. Fitnah ni merujuk kepada cobaan. Fitnah, cobaan. Dia ada dua perkataan yang nampak sama tapi tidak serupa. Ujian dan cobaan dia dua benda berbeza. Walana beluanakum, perkataan walana beluanakum, walana belukum, lina beluani, itu ujian. Ujian dengan maksud di dalamnya akan ada dua keadaan, yakni dua fitnah. Dia macam inilah sijil peperiksaan Malaysia, SPM, itu ujian, bulan peperiksaan. Okey, kita pun tanya anak kita, kamu ambil subjek apa dalam ujian tu? Ada 10 subjek teras. Oh gitu, sains, BM, sejarah, gitu. Jadi tajuk ujian dinamakan fitnah. Kalau nak lebih jelas, rujuk surah Al-Anbiya ayat 35. Walana belukum bisyarri wal khair fitnah. Dalam surah Al-Anbiya ni Allah gunakan dua-dua kalimah ni. Walana belukum bisyarri wal khair. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Ini dalil kata baik pun ujian, buruk pun ujian, tapi yang lebih khusus fitnah, cobaan. Peramli pakai dah. Coba Peramli, Tan Sri, arwah Tan Sri Peramli kata apa? Cobaan. Dia tak kata ujian, tak ada. Kan duduk betapa tu kan. Cobaan. 3 kali cobaan. Ini bukan betul, ini bukan cobaan, ini lagi benar-benar kata. Cobaan. Jadi cobaan itu tajuk dia. Jadi dalam ujian itu ada 2 tajuk besar, tajuk dunia dan tajuk perempuan. Fattaqud dunya, takutlah kamu dengan dunia, berhati-hatilah. Fattaqullah, berhati-hatilah. Fattaqud dunya, berhati-hatilah. Dan berhati-hatilah dengan cobaan wanita. Kalau Bani Israel ni, seorang ulama dulu, nama Bani Israel ni namanya Barsisa. Maskan boleh search nama Barsisa. Ulama besar nama Barsisa yang berakhir dengan kufur. Akhir sembah setan. Bermula dengan apa? Dia terfitnah dengan wanita. Terfitnah dengan wanita. Tapi bermula dengan Arab. Saya ceritanya, bila hadis ni, fitnah yang terawal berlaku pada golongan Bani Israel lah wanita. Fitnah terawal. Tapi kalau fitnah bagi umat Nabi Muhammad SAW, apa fitnah? Apa ujian? Apa cobaan besar umat Nabi SAW? Ada hadis? Ada. Inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya semua umat ada fitnah. Wa inna fitnah ummati. Dan sesungguhnya fitnah umatku al-mal, harta.
menduduki carta nombor 1 di akhir zaman. Dan setakat hari ini tak ada lagi orang buang harta. Gaduh macam mana pun tak ada dikoyakkan duit tu. Tapi kalau gaduh dengan isteri, dia kelar je kawan tu. Betul tak? Yang terbaru ni, dekat Kesas tu pun. Dekat Kesas. Tapi Kesas. Tapi tak pasti orang kita yang Islam ke bukan. Dia tak tulis. Tengah-tengah panas, tengah hari, berita ada, cari sinar. Dia gaduh dengan isteri dan kita, dia kelar kawan tu. Berhenti tepi, dia keluar lagi, dia kelar diri dia pula. Keadaan umat akhir zaman. Tapi nak bagi tahu, setakat ini tuan-tuan pernah dengar orang campak duit, bergaduh dengan duit, buang duit dalam laut. Ada? Geram tu, padahal dia diuji dengan hutang, marah kan, bergaduh kan. Aku kecewa betul dengan duit ni. Dia dapat tu, dia campak kat laut. Ada? Tak ada, dia campak diri dia kat laut ada. Setakat ni ada tak ada orang buang duit? Buang mak ada. Buang anak ada. Sayang anak. Ada banyak cerita buang anak. Sayang isteri. Kalau yang trending, yang nak memviralkan sayang isteri, laki sebenarnya. Laki yang pakar sebenarnya. Tapi kalau tengok cerita yang duk buat kerja dengan isteri ni, laki dia kerat ni, dia bunuh ni, laki. Ya na'udzubillah. Sayang kan. Yang sekali dia kelar je kawan. Tapi duit ni, tak ada. Kamulah punci aku bergaduh rumah tangga duit. Mana duit ni? Ambil gunting, potong. Tak ada. Siapa? Mari duit kat aku. Mari duit lagi ada. Jadi fattakud dunya, takutlah, hati-hati. Sebab apa? Di antara perkara yang boleh melupakan kita pada Allah SWT yang nombor 1 yang bawa kita lupa adalah apabila nampak kekuasaan makhluk, yakni kekuasaan bil makna yang mampu memberi kesan mudarat dan manfaat. Mudarat dan manfaat yang boleh mengubah hidup, menjamin rezeki, menjamin kasih sayang, menjamin banyak jaminan diletakkan pada fitnah cobaan harta ni. Sebab tu hadis mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa, seterusnya wanita. Dan walaupun wanita ni diuji, diberi cobaan pada Bani Israel, tapi umat Nabi SAW, ingat umat sekalian, harta itu menjadi catatan nombor 1. Dan ketika perang Uhud, ketika Nabi SAW ada umat sekalian, Nabi SAW memberi peringatan kepada tentera-tentera pemanah, jangan turun in any condition, apa pun jadi jangan turun. Tetapi kerana penangan hartanya pasal, Nabi pun lupa je mas sekalian, lupa. Jadi perkara ini perlu digaris bawah, diperhatikan. Dan hari ini je mas sekalian, seakan-akan wanita dan harta ini dianggap perkara yang tidak diberikan perhatian dan penjagaan yang nombor 1. Jaga-jaga. Malah perkara ini dianggap biasa, terutama harta tadilah, tidak dipandang dengan pandangan yang benar. Sebab itu, apabila kita mulakan tadi dengan perbahasan, dengan minta tolong kepada Allah, untuk ingat, ia adalah kunci kepada untuk kita terlepas daripada fitnah ini. Sebab apabila kita pergi kepada perbahasan bermula hidup ini dengan surah Al-Alaq ayat 1, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kaedah aja mas sekalian. Kaedah dalam mendepani segala cobaan, fitnah, cobaan dan ujian itu tidak lain tidak bukan mestilah mengembalikan seluruh makhluk kepada empunya Khaliq. Kembalikan. Nak kembali macam mana Ustaz? Kembalikan dulu dengan melihatnya, yakni makhluk tersebut berserta pemiliknya. Nampak menjelaskan macam itu? Nampak? Ini saya cuba terjemahkan mengikut perbahasan agar saya tak nampak perbahasan ini nampak
nanti dia akan macam ni. Yelah, kita kena ingat lah, ambil dunia juga. Sambil tu kita ingat Allah lah, sambil-sambil lah. Tidak. Ramai cuba buat macam itulah. Tapi kalau tidak disyarahkan mengikut tertibnya, dia tidak akan jadi begitu. Jadi kita bawa kembali syarahan ini untuk kita syarahkan. Kita susun balik. Sebab tu nombor satu ingat. Bila ingat, agar kita mampu berserta ataupun dengan, perkataan dengan. Apa dalil perkataan dengan ni? Apa-apa semua mesti dengan siapa? Dengan pemilik. Yang mana pemilik ni mesti berserta namanya. Itulah bismillah. Nampak? Kalau ikut susunan dalam Quran, mas sekalian, huruf yang pertama dalam Quran itu huruf ba. Huruf ba. Dan ayat yang pertama dalam Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikut kepada kaitan susugalunya, yang dikaitkan adalah daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Maka datanglah perbahasan Bismillah. Ketika Nabi SAW diutuskan oleh Allah, diangkat menjadi Rasul, umur 40 tahun. Nampak? 40 tahun kan? 40 tahun kembali kepada Allah. Bil makna bukan sekadar taubat yang kita nampak taubat dengan dosa. Kembali. Dengan keadaan Nabi SAW waktu itu memang dia keadaan dengan masalah. Ujian bergaduh. Jahiliah berebut apa? Harta. Berebut harta masa waktu itu. Maka kembali kepada Allah. Jibril AS membawa wahyu yang pertama, Iqra. Bacalah. Waktu itu apa situasi sedang berlaku waktu itu? Arab jahiliyah. Apa sedang berlaku? Pergaduhan, pertumpahan darah. Macam sekarang ni. Berkelah-kelah, bergaduh, kerat sini. Sekarang ni semuanya ada zaman dulu, semua ada sekarang. Dilonggokkan jemaah sekalian. Malah fitnah besar juga akan hadir nanti adalah Dajjal. Namanya kalau disusun tentang takut, tapi Dajjal ni dia akan gunakan dunia dan nisa. Ni jentera-jentera dia. Sebab tu yang banyak antara kata ikut dengan Dajjal nisa, wanita. Sebab memang ada hadis Allah, Nabi SAW suruh berhati-hati dengan wanita. Dan harta tu tunggangan dia. Baik. Maka keadaan itu adalah keadaan yang sangat meruncing. Maka datang wahyu yang pertama turun. Surah apa? Pertama sekali yang diajar oleh Allah SWT melalui Jibril AS kepada Nabi SAW, penglihatan, melihat kembali dunia. Bacalah kembali, baca balik semuanya. Baca dengan maksud faham, hayati, Iqra. Ini kalau diterjemah, ditafsir dengan i'rab dia panjang lah, ini bukan kelas tafsir. Kalau tuan-tuan nak lebih mendalami tentang Iqra, buat qira'a, i'rab dia apa asal, kalimah daripada kalimah apa, kita akan nampak lagi luas kan? Tapi kalau kita lihat pada tadabbur, pada kadang kita untuk faham, baca. Kita fikir dengan akal yang waras, nak baca ni baca je ke? Tak sekadar baca, kena faham. Kalau tak dipanggil baca, kalau tak faham. Ni marah anak kita nak pergi sini. Kamu tak baca? Sebab dia gagal. Dia gagal pergi situ. Kita expect dia baca buku. Betul tak? Ada mak kata, fahamkan buku. Tak ada kan? Baca buku. Baca tu termasuk faham lah. Kita expect orang baca tu faham. Oh, ada juga baca tak faham. Ada. Kamu tak baca ke? No entry. Tak baca. Buta lagi dapat. Allah gunakan perkataan buta yang masuk dalam Quran. Buta, pekak ni. Pekak ke? Buta. Bagi mata tak mau tengok, bagi telinga pekak. Oh ya Allah. Laqad zara'na fi jahannam. Allah kata, penuhkan neraka Jahannam dengan manusia yang qulubul la yafqahuna biha. Ada hati tak nak faham, ada mata tak nak tengok, ada telinga tak nak dengar. Baca. Jadi baca ni, baca apa? Baca bismi rahman.
Baca balik semua dengan nama Rabbmu. Bila sebut Rabb ni, kalau pergi pada syarah dia, Rabb ni merujuk pada Allah yang menjadikan Rabb. Cuma Rabb yang mana? Rabb yang mana? Yang menjadikan seluruh kejadian. Dikhususi dengan khususnya Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Siapa Allah ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah yang hanya saja layak dipuji. Dialah milik pencipta bagi seluruh sekalian alam. Nampak? Jadi bila kata melihat dengan nama Allah, kalau kita khususkan, dan sebenarnya masa sekarang kalau tengok kaitan surah Al-Alaq ayat 1 itu ada kaitan dengan suratul Baqarah ayat 31. Itu lagi awal lagi perjalanan bacaan ini. Dan ketika itu peristiwanya hampir sama berlaku ketika Nabi Muhammad SAW Khatamul Anbiya. Yakni ketika itu malaikat bertanya kepada Allah akan kejadian manusia yang akan buat kerosakan. Qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata kepada para malaikat. Malaikat kata kepada Allah, bukankah nanti manusia akan buat pergaduhan, pertumpahan darah? Jadi ini sebelum kejadian Nabi Adam AS. Apa yang berlaku sekarang ni dah tertulis dulu dah. Lama dah. Jadi benda bukan benda no wonder lah orang kata. Memang patut lah. No wonder lah. Dia bukan benda yang mengejutkan. Kerana memang akan berlaku sifat itu. Apabila manusia tidak mengikut spek yang Allah nak. Apa dia? Speknya. Kau tak tahu apa yang aku tahu tu. Allah cakap kat malaikat. Lalu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam AS. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Allah ajar Nabi Adam AS ijazah. Kalau sanad ilmu ni, kau ikutkan sanad mula-mula kepada manusia ni, Allah direct ajar Nabi Adam AS. Sebab tu manusia ni maqam tinggi lah. Sebab itulah hanya Nabi Muhammad SAW saja yang boleh lepas ke Sidratul Muntaha tu nanti. Bukan malaikat. Dan kalau ikut ilmu memang Allah direct ajar kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Seluruh nama-nama benda. Kemudian disuruh malaikat, kalau betul kamu orang yang benar, sebut balik apa yang dibaca, disebut oleh Nabi Adam AS. Ketika itulah malaikat pun surrender. Dan termasuklah iblis sepatutnya, tapi iblis ni sombong. Dia tak ngaku, dia tak tahu. Beramal banyak, rupanya dia bukannya alim. Ni satu kenyataan yang mesti kita kena pegang apabila kita ngaji. Dan kita dah jumpa kajian ini, bahawasanya iblis bukan alim. Iblis hanya ahlul abid. Dia ahlul ibadah. Dia tidak alim. Kerana apa? Kerana malaikat mengaku, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waktu itu iblis dengan malaikat satu komiti. Depa belum jadi puak militan kiri lagi. Iblis waktu tu masih dalam satu komiti, satu grup, belum left group lagi. Belum left group, buat gerakan militan kiri belum. Waktu sekali. Jadi menjadi wakil untuk bercakap tu malaikat lah. Kejadian malaikat paling ramai, paling banyak. Yang paling banyak tu suara majority. Suara majority, malaikat majority lah, on behalf iblis lah. Tu kami tak tahu. Iblis pun aku macam mana aku boleh tak tahu pula ni? Tu dia marah. Tu rasa tercabar. Tercabar iblis kerana dia rasa dia tak tahu. Dan memang dia tak tahu. So dia kena terimalah. Dan berkaitan wa 'allama Adam asma'a kullaha, Nabi Adam AS
itu umum penterjemahannya ketika dikhususkan pada Iqra bismi Rabb, nama-nama bacakan nama Rabb pada kejadian, dan dipendekkan disimpulkan, yakni apabila untuk menilai kembali dunia dengan tidak melihat berserta pemilik nama Allah, maka disitulah datangnya kehancuran. Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima' tadi. Kehancuran yang paling besar bukan sekadar hancur tu. Dengan hancur pecah sana pecah ni, kehancuran yang paling besar adalah mensyirikkan Allah. Hati-hati je mas sekalian. Itu kata senang tadi tu. Apabila dia tidak melihat sifat dunia itu dengan kekuasaan Allah. Contoh kesimpulan, berapa ramai melihat kaya, itu dengan nama Allah yang Maha Kaya. Berapa ramai yang melihat kaya itu dengan harta, lalu mengakulah dia yang kaya bersama Allah. Dia kaya bersama Allah. Itu yang dia rasa macam berkuasa. Sifat-sifat ini mas sekalian, dia ada kuasa sebenarnya. Kalau setakat ada harta tapi tak ada sifat kaya, orang tak pandang. Kalau Allah tak turunkan namanya pada dunia ini, Allah tak terjemahkan dunia ini dengan nama kaya, sekadar nama harta tapi tak dipanggil orang kaya, tak laku maksudnya. Kerana apa harta itu laku? Kerana kaya. Sebab tu dapat gelaran the richest man in the world, orang yang terkaya di dunia. Dia tak sebut orang terharta, tak ada. Orang yang terbilion ke, Kuwait, mata wang paling tinggi Kuwait, orang yang terkuwait ke, terkuwait lagi, terdinar ke, tak ada sebut, tak sebut sifat fizikal tu. RM ke, dinar ke, apa ke, kesimpulannya kaya. Dan Nabi SAW kata apa? Laisal ghina an kasratil arab, walakinnal ghina ghina nafs. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, tapi kaya itu dengan jiwa. Jadi jemaah sekalian, kesimpulan kita buat pada pagi yang penuh barakah yang pertama, untuk menilai kembali dunia ini mestilah dengan perhatian. Yang ini berhati-hati dengan perhatian yang sebenar melalui pandangan yang hak. Kita akan bawakan nanti terjemahan daripada kalam Allah sendiri, dunia. Sebab apa kena bahaskan dunia ini? Kerana dunia ini perkara yang Nabi jelaskan dengan begitu terang, fataku dunia. Dan kemudian kita dah bagi contoh tadi bagaimana kesan kalau bila tidak berserta dengan nama Allah, dia akan menyebabkan kerosakan masa itu syirik. Sebab dia akan rasa berkuasa, dan kerosakan berlaku ni, percayalah bahawanya ia mesti berpunca, mesti tidak boleh tidak ada kaitan dengan syirik. Dan kita akan syarahkan bagaimana Nabi kata ni, hadis pun dah ada, dan para ulama melihat dunia dan seterusnya. Wallahu alam. Setakat itu perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf daripada saya ada kekurangan, terkata-kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan itu pada pagi yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada siang akan datang. Aku lupa lihaza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah wa salat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasana lil ladzina amanu wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.